Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'allimina wal masyayikhina wal asatidatina al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Yang dimuliakan, yang dihormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau Al-Hidayah, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, kita zahirkan, kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan peluang yang terus diberikan oleh Allah kepada kita untuk meneruskan perkara-perkara ketaatan ibadah kita kepada Allah. Dan malam ini dan sebagaimana malam-malam yang sebelum ini dan akan datang sangat indah, yang mana kita hadir ke surau untuk mendirikan solat fardu secara berjamaah pada awal waktu, secara berjamaah. Kemudian bagi mereka yang saf paling hadapan dapat banyak lagi pahala sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian ada peluang datang ke surau ini, ada peluang untuk menghubungkan silaturahim sebagaimana yang dibincangkan dalam pengajian sebelum ini. Bagaimana bila kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan yang jernih muka, senyum, dapat pahala, bersalaman, menggugurkan dosa-dosa kecil kita, dan begitu banyak kebaikan yang kita boleh peroleh. Dan dulu kita nyatakan juga bahawa salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapat naungan ataupun golongan yang menjadi VIP di mahsyar nanti, naungan Arash, ada 7 golongan. Antaranya ialah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan itulah yang berlaku kepada kita. Dan kita datang hari ini, solat maghrib isyak malam ni, betul berpisah, esok jumpa balik, dengan niat nak mencapai golongan tersebut. Kemudian daripada 7 golongan tersebut juga adalah mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Dalam konteks kita ini terpaut dengan surau kita, sentiasa teringat untuk datang mendirikan solat secara berjamaah. Nanti bila habis solat fardu isyak, kita fikirkan esok nak datang untuk pada waktu-waktu yang seterusnya, subuh dan seumpamanya. Dan begitulah sehari-hari yang kita lalui. Baik, InsyaAllah sebagaimana telah kita rancangkan, kita sekarang dalam perbincangan bagi kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Kalau dalam sebutan yang lebih ma'ruf dalam kalangan penuntut ilmu dalam bahasa Arab, kita sebutkan sebagai Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in bermaksud 40 dalam bahasa Arab, kan? Arba'in ataupun Arba'un bermaksud 40. An-Nawawiyah itu dijadikan sebagai na'at ataupun disandarkan kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Baik. Jadi kita telah memulakan perbincangan hadis-hadis yang termuat dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi ini. Dan kalau kita mengikuti perbincangan ilmiah dalam kalangan ulama, dalam kalangan penuntut ilmu, insya-Allah kita akan bersetuju bahawa 40 hadis ataupun 42 hadis yang termuat dalam kitab Imam An-Nawawi ini merupakan hadis-hadis yang sangat penting, menjadi dasar panduan dalam kehidupan kita. Dalam pertemuan sebelum ini telah dinyatakan bahawa
bagaimana Imam An-Nawawi ma'ruf dengan ketokohan beliau dari sudut keilmuan dalam bidang ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Bayangkan daripada segenap hadis yang dipelajari oleh Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi menyusun 42 hadis ini. Jadi sangat besar jasa Imam An-Nawawi kepada kita. Kalau nak dibiarkan kepada kita sahaja, kalau kita nak meneroka, dan kita lihat sekarang ini di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja, dengan kemajuan teknologi maklumat yang ada, banyak sangat bahan rujukan yang boleh kita akses dalam internet. Umpamanya kitab-kitab bahasa Arab, jika tidak silap saya ada laman web yang dirujuk sebagai yang diwakafkan ya. Jadi kitab-kitab itu dimuatkan dalam laman web tersebut dalam bentuk yang boleh kita rujuk, kita view Jadi sekarang ni banyak sangat sumber-sumber yang ada dan penerbitan pun banyak. Dan kita lihat kalau di Nusantara ini, dari segi kitab-kitab yang diterjemahkan, saudara-saudara kita di Indonesia lebih maju ke depan. Lebih banyak terjemahan-terjemahan yang dilaksanakan. Okay, baik. Jadi poinnya di sini adalah, kalaulah kita sendiri nak dibiarkan ya, sebagai orang awam, nak mempelajari ke semua hadis yang ada, boleh jadi 1000, boleh jadi 2000, boleh jadi 3000 dan seterusnya. Kita pula ada batasan masa, tak mampu nak sepenuhnya mempelajari hadis. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama sekalian, mereka telah melihat inilah 40 hadis yang sangat utama untuk diberikan perhatian kepada kita, untuk dijadikan panduan hidup kita. Baik. Hadis yang pertama telah kita bincangkan sebelum ini berkenaan dengan niat. Hal ini sejajar, seiringan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau meletakkan hadis tentang niat ini, hadis yang pertama. Dan sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab hadis ini, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, apakah hadis tersebut? Berkenaan dengan ataupun dirujuk sebagai hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril menjelma sebagai manusia dan hadir ke dalam satu majlis yang mana adanya baginda Nabi dan para sahabat, dan bertanyakan soalan kepada Nabi. Dan soalan-soalan itu tentang iman, Islam dan ihsan, dan juga tanda-tanda kiamat. Baik, hadis yang ketiga pula adalah tentang apa? Tentang rukun Islam. Jadi ada persoalan, pertanyaan, rukun Islam telah dinyatakan dalam hadis yang kedua, mengapa ada dalam hadis yang ketiga pula? Maka komentarnya adalah Imam An-Nawawi melihat ini suatu perkara yang mustahab, yang perlu dinyatakan, ditahqiqkan. Jika hadis yang kedua tersebut menceritakan tentang iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat, namun dalam hadis ketiga ini, sebagaimana matan yang menyebutkan, dimulakan dengan kalimah buniyal Islam. Islam itu dibina. Kalau nak digambarkan sebagai bangunan yang utama, dia ada 5 pasak utama dia, 5 tiang utamanya, iaitulah rukun-rukun Islam. Itu adalah hadis yang ketiga. Baik. Jadi nak beritahu dekat kita bahawa perlunya kita memberikan penekanan kepada rukun Islam yang digambarkan sebagai, kalau nak dibina bangunan itu, inilah 5 tiang utama yang menjadi dasar kepada agama Islam. Yang itulah yang kita kena jaga betul-betul ya. Rukun Islam yang 5 tersebut. Baik. Di sini ingin kita gunakan peluang ini untuk menyatakan ya bahawa sebagaimana dalam salah satu hadis yang dinyatakan ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabarani, hadis sahih yang menyatakan, man qala ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Sesiapa yang berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dengan ikhlas, nescaya dia akan masuk syurga. Telah kita nyatakan sebelum ini, sesiapa yang melazimkan lidahnya dengan ucapan zikir la ilaha illallah, afdal zikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama apa dia? Iaitu kita menyatakan kalimah ini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita lazimkan, sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Jadi perhatikan dalam masyarakat kita, macam mana mak-mak ayah kita sebelum ini dulu dalam mendidik anak kecil, bayi dan seumpamanya untuk tidur, apa yang kita buat? Dengan zikir kan, la ilaha illallah kan, sampailah anak kecil tidur. Orang tua boleh tidur juga kan, bila berzikir ni kan, ngantuk sangat. Cuba malam ni sebelum tidur ambil tasbih kan, zikir. Ustaz saya beritahu dulu kan, dia kata kita ni tasbih terpegang, tak ada habis lagi dah terlepas jatuh dah, tertidur dah. Itu dia kenangan ataupun kesan ketenangan zikir tu. Jadi kita biasakan dengan menyebut la ilaha illallah. Dan pada hari ini kalau kita lihat perbincangan psikologis dan seumpamanya, kita lihat minda kita ni ada yang dirujuk sebagai subconscious mind, minda separa sedar. Okey. Saya beri contoh yang sangat mudah untuk kita lihat. Bagi mereka yang pernah memandu kereta Proton dan kereta Pro 2, pernah terjadi tak konflik? Kita nak bagi signal tetapi kita terguna yang wiper punya, betul tak? Sebab kita dah ada subconscious mind. Contohnya kalau kita dominan menggunakan kereta Pro 2, kereta Pro 2 kalau signal belah mana? Kanan? Kanan kan? Ke kiri? Salah satu lah kan? Bila dia tukar naik kereta Proton, dia akan tertukar lah. Dia nak bagi signal tapi dia angkat wiper, kan? Jadi itu yang kita nak usahakan, supaya kita terbiasa sampai ke tahap subconscious mind, kita sentiasa menyebut la ilaha illallah. Dan ingat, sesiapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan itulah kita punya cita-cita kita yang akan tercapai, ya. Baik. Seterusnya dalam rukun Islam dinyatakan, ya, yang kedua tentang solat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kalau pasal lah ni dah ada orang kata apa? Grafik ataupun display yang digital sekarang ni kan, yang waktu solat. Kalau yang sebelum ni kan yang ada nombor yang merah tu kan. Memang dinyatakan di situ, dia letakkan ayat Quran ini sesungguhnya solat ini adalah ketetapan yang ada waktunya, ya, ada waktunya. Surah An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Yang ni kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul. Tak boleh kita kompromi, ya. Lebih-lebih lagi solat fardu. Usahalah betul-betul untuk menjaga solat fardu kita agar berkualiti. Dan ingat, jangan main-main benda ini. Kerana di sana nanti kita semua akan dibangkitkan dan perkara yang paling awal akan dihisap adalah tentang solat kita. Kalau kita lepas solat kita, alhamdulillah, seronok, tenang. Kalau solat kita tersangkut, maka kita risau benda-benda selepas itu pun akan tersangkut. Sebab itulah kita lihat di sini memang dinyatakan rukun Islam yang kita faham. Yang kedua itu adalah tentang solat. Dan benda itu terus berlaku. Setiap hari kita akan solat. Bahkan kepada muslimin tidak ada cuti, berterusan. Dan melainkan kepada muslimat ada waktu yang kemuduran, yang tidak wajib solat. Itu ada perbezaannya. Namun yang menunjukkan memang solat ini akan berterusan, ya. Baik. Dan dalam kita melihat solat ni sebagai suatu aset utama kita sebagai orang beriman dalam perjalanan kita nak menuju ke akhirat nanti, solat ni kena cuba, insya-Allah kita cuba sungguh-sungguh apa yang boleh kita buat. Baik. Saya masih lagi teringat masa sekolah menengah dahulu perbincangan, ya, yang membicarakan tentang kedudukan solat-solat sunat. Solat-solat yang bukan solat-solat fardu. Mengapa kita kena usahakan untuk solat sunat ini? Mengapa? Kerana dengan kesungguhan, dengan harapan kita bahawa kalau solat fardu kita ini ada kekurangan, tak berjaya nak dapat barakah penuh, ya. Bagi mereka yang sibuk bekerja, solat dalam keadaan tergesa-gesa sebab nanti ada mesyuarat, ada meeting, ada kerja yang kena disubmitkan. Jadi solat pun tergesa-gesa.
solat pun kena mengikut waktu meeting. Mula waktu Zuhur, habis pukul 3. Jadi dia nak solat Zuhur pun tergesa-gesa. Pukul 3 kemudian nak teruskan solat pula. Dan semasa solat itu pun belum terjamin lagi khusyuk, kerana memikirkan KPI, kena submission deadline sebagainya. Maka di situ kita lihat ada kelompongan solat. Maka kita apa yang kita nak usahakan adalah solat sunat ini ibaratnya sebagai suatu penambah yang mengisi kekurangan solat fardu kita. Jadi insya-Allah kita melihat solat ini sebagai satu bentuk keutamaan. Solat fardu kita jaga, itu yang pasti. Dirikan dalam waktunya. Kemudian jika ada kemampuan, kemudahan, solat pada awal waktunya secara berjamaah, berada di saf hadapan, dan disokong lagi dengan solat-solat sunat. Itu nak menzahirkan betapa kita sungguh-sungguh nak persiapkan diri kita. Mudah-mudahan amalan pertama yang Allah Ta'ala akan hisab kita nanti, solat, kita persepahkan dalam bentuk yang terbaik. Kita punya backup kita. Bukan kata kita pi secara kosong lah, pi secara ala kadar sahaja. Kadang-kadang kita terdetik kalau kita pasal kalau kita tengok balik semakin hari semakin bertambah bilangan ahli keluarga, bilangan kawan-kawan, bilangan jiran-jiran kita yang telah kembali ke rahmatullah. Kadang-kadang hati kecilnya akan tersentuh juga, betapa mereka ni dah habis dan dah berpindah alam dah. Fasa mereka sekarang ni di alam sana, dan nanti akan dibangkitkan dan kita akan menyusul. Kalau kita perhati benda ni, fikir balik, kita rasa seronok tak kalau kita dapat tahu makin ramai orang yang kita kenal dah tak ada dah. Itu menunjukkan bahawa tak lama lagi kita juga akan berlaku benda yang sama. Maka itulah yang kita kena bagi perhatian. Dan alhamdulillah saya rasa dalam beberapa minggu yang lepas dalam perjalanan ke sini, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Radio Al-Kim yang telah menyiarkan suatu bentuk tazkirah yang ringkas, yang menceritakan bagaimana cucunda baginda Nabi SAW yang mendirikan solat, dan semasa solat itu dilangsungkan, sebenarnya berlaku kebakaran dan orang ramai riuh rendah cuba nak menyatakan perkara tersebut, kebakaran sedang berlaku. Namun beliau meneruskan solat seperti biasa, dan lepas solat baru bila orang beritahu balik. Dan apa jawapannya? Jawapan beliau ialah, aku telah disibukkan dengan api neraka sehingga menyebabkan aku lupa tentang api dunia yang sedang terbakar ini. Itu mafhum dia lah. Itu nak menunjukkan betapa orang kata penghayatan solat yang Masya Allah, yang menyebabkan diri kita terputus hubungan dengan melihat dunia yang begitu khusyuk. Dan kita lihat dalam hadis-hadis lain yang mana contoh yang baik ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, solat sehingga keadaan baginda kakinya bengkak. Begitu bersungguh Nabi kita Nabi SAW mendirikan solat malam, dan ditanya kepada baginda Nabi menjawab, "Au kama qala, adakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?" Itu martabat yang lain kalau kita bincangkan dari sudut tasawuf, dari sudut rohani. Martabat ibadah itu antaranya yang lebih tinggi, lebih kepada posisi sebagai hamba yang nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itulah kita nak cuba buat ulang kaji secara ringkas hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan menjadi pendorong kepada kita betul-betul nak menjaga solat selepas ini. Jaga betul-betul solat kita, insya-Allah. Pernah ikut tak perbincangan tips solat yang khusyuk macam mana? Pernah tak terfikir nak ambil tahu macam mana solat yang khusyuk ni? Pernah tak? Kadang masa solat kita sangat khusyuk lah.
Pasal hari ni kan ada sebahagian masjid, sebahagian surau dia buat notis lah macam apa panggilan Tuhan lebih utama daripada panggilan biasa kan. So telefon tu disenyapkan. Dan alhamdulillah insya-Allah semua dah semakin matang kita dah bila masuk masjid surau ni kita dah silent kan ataupun vibrate. Tapi kadang-kadang terjadi juga kan, bukan nak kata benda tu dah completely orang semua off bunyi telefon kan. Kadang-kadang berlaku juga. Kadang-kadang dekat office, surau office kan, betapa sibuknya dia meeting tu, notification Microsoft Teams tu pun terkeluar juga dekat surau kan. Tengah nak solat tu kan. Okey. Dia ada banyaklah sudut pandang kan. Tapi bagi saya dah perasan benda ni sebenarnya menjadi kayu ukur sebenarnya. Kita khusyuk ataupun tidak dalam solat kita bila bunyi itu masuk. Kan. Itu inilah salah satu cara kita nak ukur solat kita bagaimana. Yalah. Dan sewajarnya memang kenalah kita tak boleh mengganggu solat orang lain. Namun kalau benda tu terjadi juga, maka boleh ambil sudut yang positif. Kalau siapa pandang habaran mungkin lah dia pergi belentiang lah ke orang tu kan, marah betul-betul. Hang ni dah main semayang ni awak tak silent phone kan, kami dah terganggu dah solat ni kan. Ni kalau siapa yang jenis pandang habaran semua lah. Tapi boleh juga kalau kita nak cool down, nak step back, fikir balik, oh saya ni memang senang sangat trigger ni waktu solat ni dengan bunyi telefon pun. Masih lagi boleh dibaiki solat ya. Baik. Ala kulli hal, kalau boleh saya rangkumkan juga sedikit perbincangan tentang solat yang khusyuk ini, antaranya ialah proses nak mendapatkan solat yang khusyuk ini memang memakan masa. Bukan masa kata kita buat kursus intensif contohnya jawatan kursus surau ataupun masjid buat kursus intensif 2 hari. Tak boleh lah kita jamin habis-habis 2 hari tu lepas tu solat terus khusyuk, tak. Dia memakan masa. Dan seterusnya adalah kita menghayati, memahami apa yang kita baca. Sebab tu kalau lihat kompetisi saya Dr. Hasnan yang salah seorang pendakwah kita kan, yang menulis terjemahan bacaan dan solat, itu pun bagus untuk dihayati dan kita memahami apa yang kita baca, lafazkan dalam solat kita. Apa nama, dulu saya pernah dengar lah kawan-kawan ada cerita lah, ada program lah, masa ni masa zaman belajar dulu kan, zaman universiti dulu, yang mana ada satu peristiwa tu Tok Syekh Arab ni dia marah lah. Dia marah kepada jemaah lah. Tapi masalahnya jemaah tu tak banyak yang faham bahasa Arab. Kali pertama dia marah tu dia marah semua lah. Tapi untuk jemaah, untuk faham, kena ada translator. Jadi bila jemaah dengar translation tu, jadi kadar kesan marah tu dah berkurang lah. Kalau ada dibandingkan, kalau kita marah secara terus, kita faham, rasa pedih kan. Tapi kalau dah diterjemah tu, dia dah makin kurang lah kadar pedih itu kan. Itu nak menunjukkan kepentingan kita memahami apa yang kita baca. Sama-sama boleh teruskan. Dan di sini saya lihat, alhamdulillah, dekat papan putih tu pun nota kelas bahasa Arab yang diajar oleh Ustaz Jihad itu pun mingguan ambil teruskan, ambil peluang. Siapa tahu kan kita semakin memahami bahasa Arab. Baik, seterusnya rukun Islam lain ialah tentang zakat, ibadah haji dan juga puasa. Baik. Dalam pertemuan sebelum ini kita dah masuk hadis yang keempat berkenaan dengan penciptaan manusia. Ya, daripada Siti Saimani dan berikut-berikutnya sampai ke tahap ditiupkan roh dan malaikat yang hadir yang menetapkan 4 perkara. Apa dia? Tentang ajal tentang apa lagi? Rezeki, kemudian amalan dan kesudahan hidup. Okay. Ada antara manusia yang beramal baik, begitu banyak dah digambarkan jaraknya dengan syurga dah makin dekat, tetapi ketetapan menunjukkan dia sebaliknya, maka beramal dengan amalan yang buruk dan ke neraka. Dan ada juga yang amalan itu dilihat dah sangat dekat dengan neraka, namun ketetapan baginya adalah ahli syurga dan dia beramal dengan ahli syurga dan masuk ke dalam syurga.
Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah antaranya 4 perkara ini mengukuhkan keyakinan kita. Antaranya tentang ajal. Tentang ajal. Kita yakin bahawa ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakin dengan jaminan Allah dan tidak mudah takut kepada ugutan manusia. Yang kedua, seluruhnya tentang rezeki. Dan rezeki saya lihat di sini ada perbincangan juga. Rezeki ini kena lihat. Memang diberi rezeki, tetapi kena lihat adakah rezeki itu rezeki yang baik ataupun tidak. Seterusnya tentang amalan dan pengakhiran hayat. Dan di sini juga berkenaan dengan pengakhiran hayat ini, menjadikan kita begitu tawaduk dan merendah diri. Tidak mudah kita memandang enteng, memandang hina kepada orang lain. Sebab diri sendiri pun tak tahu apakah jaminan akhir hayat. Sebab itulah doa yang wajar dijadikan doa yang kerap dibaca. Antaranya ialah dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kita mohon kepada Allah agar tidak memesongkan hati kita. Seterusnya doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pastinya doa ini kita memohon kepada Allah agar memelihara iman dan akidah kita. Dan dalam pertemuan yang lepas disertakan juga hadis yang berasingan, yang mana dikemukakan soalan kepada baginda Nabi SAW, adakah kita bertawakal dan biar begitu sahaja sebab semua ini ditetapkan? Maka jawapan yang diberikan, yang dikemukakan, mafhumnya menyebutkan panduan daripada Nabi SAW adalah untuk kita berusaha, terus berusaha, kerana seseorang itu akan dimudahkan dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Jadi untuk masing-masing, diri masing-masing, ingat dalam diri kita, sentiasa jadikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan husnul khatimah dan berusaha ke arahnya. Zahirkan dalam bentuk komitmen harian macam mana yang dibuat. Dalam 24 jam ini, berapa banyak jam yang kita guna ke arah benda-benda yang baik dan bagaimana yang tidak baik. Itu dah menjadi satu bentuk indikator yang boleh memberikan peringatan, ya. Teruskan dengan usaha yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam pertemuan yang seterusnya minggu lepas, kita membincangkan hadis yang kelima berkenaan perkara baharu dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Lihat di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan perkara ini perkara yang kelima. Tadi yang pertama menyebut tentang niat, itu lebih kepada dalaman yang bersifat batiniyah, ya. Dan di sini kita lihat dirujuk kepada perkara-perkara yang lebih membawa kepada zahiriyah, yang ekspres dalam bentuk tindakan dan amalan. Dan di sini penting, ya, agar menjadi panduan kita untuk memelihara agama Islam, agar tidak ditokok tambah yang berlawanan daripada dasar-dasar agama. Kita maklum bahawa sumber perundangan Islam yang utama ada 4, iaitu apa dia? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan ulama-ulama Islam, khususnya para fuqaha yang bersungguh-sungguh menekuni, menjadi pakar dalam urusan-urusan ini, mereka berusaha memahami dan nas-nas agama dan menyusunnya. So itu kita lihat dalam Islam, dari sudut ibadah dan sudut fiqh ada 4 mazhab yang muktabar. Apa dia? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di situ ada perbezaan tafsiran pendapat ulama dalam perkara-perkara yang
ada ruang perbezaan pendapat. Perkara yang asas tidak ada perbezaan pendapat. Semuanya bersetuju solat fardu zuhur 4 rakaat. Tak ada mazhab dia kata zuhur 5 rakaat, tak. Yang berbeza tu umpamanya semasa wuduk. Semasa wuduk. Mazhab Syafi'i yang kita amalkan semasa bahagian kepala kan, memadai dengan sedikit sahaja kan. Namun mazhab yang lain daripada kita, dia kena penuh kan. Di ke belakang dan tarik depan balik. Dan kaedah yang ulama sebutkan keluar daripada khilaf adalah sesuatu yang digalakkan. Jadi situasi macam tu macam mana nak buat? Nak buat macam mana? Boleh kalau kita buat, kita buat yang penuh tu. Mazhab Syafi'i kita ikut, mazhab yang lain kalau saya mazhab Imam Malik maksudnya yang penuh tu. Dan insya-Allah dapat lagi banyak pahala. Itu dia. Jadi nak bagi tahu dekat sini bahawa urusan agama kita ini adanya para imam yang memandu, yang memberikan kefahaman, yang membimbing kita. Tak boleh kita reka-reka tambah baharu dan kurangkan. Yang ini kena jadi peringatan yang tegas, ya, tegas. Dan pada masa yang sama juga sebagai orang-orang awam yang tidak menguasai dengan mendasar kaedah-kaedah memahami nas, yang belum menguasai kaedah-kaedah ijtihad, istinbat, kaedah-kaedah bahasa Arab, seumpamanya kita tidak boleh bermudah-mudahan menyesatkan orang lain dengan senang menggunakan ungkapan-ungkapan seperti mana yang dikatakan sebagai bid'ah yang masuk ke dalam neraka, sesat masuk neraka. Tidak boleh sedemikian dengan begitu mudah untuk kita menyesatkan orang lain dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya, ini pun kena berikan perhatian. Ya, ada panduan. Baik. Dan insya-Allah pada malam ini secara ringkasnya kita akan lihat pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 berkenaan dengan halal dan haram itu jelas. Daripada Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb." Terjemahan hadis ini, ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, perkara yang sama-sama yang tidak diketahui oleh sebahagian manusia. Maka sesiapa yang menjauhi perkara syubhat, maka bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Dan sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh kedua-dua imam, Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Pernah dengar kan hadis ni kan? Tentang hadis halal dan haram. Di sini kalau kita nak mudah faham, ya,
kita boleh letakkan 3 segmen 3 segmen. Yang halal jelas, dah jelas halal. Yang kiri, yang haram jelas haram. Dan di antaranya adalah perkara yang samar-samar. Baik. Dalam Al-Quran dinyatakan perkara yang jelas haram, jelas halal dan jelas haram, maka itu kena diberikan perhatian. Berikan perhatian yang jelas. Perkara yang haram jelas dalam Al-Quran beliau. Antaranya khinzir kan, tu kan? Khinzir, bangkai yang tidak disembelihkan sebagaimana yang disyaratkan, dan banyak-banyak lagi yang disenaraikan yang jelas dalam Al-Quran dan dalil. Yang halal pun jelas. Maka itu memang dah jelas menjadi panduan kita. Yang tengah-tengah tu yang jadi syubhat. Jadi syubhat yang sama-sama. Baik. Ala kulli hal, sebagai orang awam, sama-sama kita usaha yang mampulah. Kan? Yang jelas halal kita makanlah. Yang jelas haram tu kita jauhi. Yang tengah-tengah tu menjadi cabaran. Dan di sinilah yang membezakan sesiapa yang nak menjaga agama dan kehormatan dirinya, dia akan berusaha menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Yang dia mampulah yang mampu. Perkara-perkara yang syubhat, yang sama-sama. Kerana dikhawatiri akan menjerumuskan diri ke dalam perkara-perkara yang haram. Dan insya-Allah di Malaysia dengan adanya agensi penguatkuasaan, dan insya-Allah kita meyakini dan kita pun terus sama bantu pemantauan seumpamanya, maka insya-Allah adalah panduan-panduan yang perlu kita patuhi. Dan janganlah sampai terlalu was-was sampai kita sendiri nak QC JAKIM pula kan. Itu pun satu penyakit juga kalau terlalu was-was. Kita yakin kepada mereka, dan insya-Allah lah. Kadang-kadang kalau terlalu was-was, restoran yang memang JAKIM dah keluarkan sijil halal pun, kita masih lagi nak hantar spy cek betul ke halal ni kan. Itu pun ni dah kena seimbang lah Banyaklah contoh-contoh yang ada yang boleh kita ni. Kita di Malaysia ni boleh nak cakap besar cakap sembang kencang sebab alhamdulillah sebab suasana umat Islam Cuba pergi negara-negara barat. Kat sana lah yang akan teruji betul-betul. Macam mana pinggan mangkuk yang bercampur dengan makanan-makanan yang tak halal? Macam mana dengan periuk belanga yang dah digoreng benda-benda yang tak halal? Macam mana? Nak makan apa? Di negara barat. Kat sana susah nak cari sijil halal yang memang ada badan otoriti yang keluarkan. Macam mana? Jadi vegetarian Kau makan ni fish and chips saja. Ya? Jadi kedai Arab Okey. Jadi itulah semua tu kembali kepada kita untuk jaga diri kita, jaga kehormatan, jaga benda yang halal. Satu benda lah yang saya perasan bila main surau ni pun, di masjid pun ada cabaran dia. Pernah tak kita main surau, balik tu slipper kita tak ada lah. Macam mana tu? Ke terus doa, ya Allah masukkanlah dia ke dalam neraka ya Allah sebab ambil slipper aku. Dia dahsyat Patutnya kita main surau ni yang ibadah, semua nak bawa ke syurga, tapi dia doa tu, ya Allah dia ni ambil benda aku ni haram ni, azabkan dia segera ya Allah. Macam mana tu? Banyak cara yang boleh kita buat. Kadang-kadang saya perasan pernah terjadi kat saya juga lah. Slipper Asadi tu, dia ada dekat DIY tau. Banyak orang beli. Lepas
pernah jadi tertukar. Hak kita baru gini tertukar. Hak dia hak lama dah, dah ada lasam dah. Tertukar kan. Jadi apa yang boleh dibuat, hak kita punya tu letak tanda. Sebab dia jadi sama-sama dah. Dua-dua asali, dua-dua warna hitam, dua-dua saiz 7, dua-dua main surah yang sama, waktu maghrib yang sama. Macam mana tu? Jadi kalau kita berhati-hati, bolehlah tanda yang kita punya tu macam mana. Dan letaklah tempat yang terasing sikit. Itu kalau jenis yang betul-betul dia jaga betul lah. Betul? Itu tips kan. Pengalaman tu. Betul? Betul. Jangan bagi terlidang senang ambil kan. Bagi dia mencabar sikit kan. Itu dia. Kalau yang dah lepas tu, tak payahlah kita doa, ya Allah, azabkan dia ya Allah sebab dia ambil sifat aku. Jangan ambil doa tu. Kalau boleh kita maafkan dia dan niatkanlah tu hadiah saya dekat dia, ambil lah pakai. Berapa sangat kan. Jangan sampai benda tu dia terseksa kat akhirat nanti kan. Itu dia lah sebab sedikit antara yang boleh kita ambil pengajaran. Tak apa, insyaAllah kita akan sambung perbincangan ini tentang hadis halal dan haram. Kerana benda ini tiap-tiap hari akan berlaku dekat kita. Kita dapat dari perkara-perkara yang jelas halal, jelas haram dan di antara kedua-duanya yang mutasyabihat ya. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Dan insyaAllah sebagaimana yang selalu ditegaskan, yang dikempenkan adalah kita Luqman Majlis Ilmu ni paling tidak ambil satu pengajaran yang nak diamalkan dalam hidup. Kalau malam ni saya dah dapat tips lah. Tips saya slipper kan. Tak berhasil kan. Jangan tak dekat-dekat. Sebab kita nak menjaga kebajikan diri kita dan orang lain juga. Tak payah pening kepala kan. Nak pergi macam mana kan? Kalau siput tak ada nak balik macam mana kan? Kena kita ambil siput orang ni pula yang mudarat. Tak berhadisan kan? Okey, insyaAllah. Dan wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan mendapat manfaat. Dan insyaAllah akan ditemukan lagi pada pertemuan akan datang. Dan teruskan lagi perbincangan tentang hadis-hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Boleh dipersilakan, boleh lagi azan insya-Allah.